واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء Sadaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq pada hari ini untuk sama-sama kita meneruskan pengajian kita daripada halaman yang ke-80 pada ayat yang ke-19. Masih lagi kita berada dalam surah An-Nisa, surah yang keempat yang menceritakan bagaimana keadilan kepada golongan wanita, kepada anak yatim dan juga mereka yang lemah di dalam masyarakat. Dan pada hari ini kita bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Ustaz Fah, apa khabar? Alhamdulillah Ustaz ya. Hari ini ceria. kita ceria Ustaz bersama dengan rakan-rakan warga Singapura. Ya, masya-Allah. Bumi Singa hari ini hadir ke studio kita. Ahlan wa sahlan Ustaz. Daripada kumpulan mana Ustaz? Ya, Alhamdulillah hari ini Ustaz Fas kita sangat bertuah. Kita dihadiri orang-orang yang dekat dengan masjid Ustaz Fas. Itulah sukarelawan Masjid Qasim Singapura. Masya-Allah. Bila sebut sukarelawan masjid ini sudah pasti saya teringat dengan hadis Nabi Ustaz Fas yang mendapat naungan arasy Allah pada hari tidak ada naungan, itulah orang yang hatinya terikat dengan masjid. Terikat dengan masjid ya. Jadi itu antara kumpulan yang amat kita inginkan, dambakan, dan alhamdulillah pada ahlan wa sahlan kepada warga sukarelawan Ustaz ya. Harapnya ini sebagai satu hubungan antara Malaysia dan Singapura yang terjalin atas dasar masjid dan Quran ya, salat dan Quran ini, dan juga tak lupa kepada kumpulan istiqamah yang bersama pada hari ini ya. Dan bagi sesiapa yang berada di mana saja yang ingin menjadi ahli istiqamah, syaratnya ialah hadir ke sini secara istiqamah ya, walaupun kadang-kadang mungkin ada kepayahan Ustaz kan, tak ada masalah ya, tetapi dijemput untuk hadir di studio My Quran Time pada setiap kali kita bersama. Jadi kita mengalu-alukan kehadiran dan mari sama-sama kita mulakan sesi kita ini memohon Allah memberikan ilmu hikmah kepada kita dengan doa subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah ringkasan bagi satu ayat sahaja yang kita akan baca fahami pada hari ini. Iaitu pada ayat yang ke-19, penghapusan adat jahiliah terhadap wanita dan larangan suami memudaratkan isteri yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita membaca ayat 19 sebagai satu ayat yang penting memahami bagaimana Al-Quran Islam memperjuangkan golongan wanita yang ditindas pada zaman jahiliah dan kita tidak mahu ianya berulang kembali pada zaman ini. Ayat 19 bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Silakan. Baik, alhamdulillah, terima kasih Fadhil Ustaz Tan Fazrul, penonton-penonton sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom sama-sama kita fokus pada ayat 19, satu ayat saja, penghujung muka surat 80 surah An-Nisa. Sama-sama kita hayati bacaan, moga-moga kita beroleh kebaikan, ganjaran pahala dan ilmu. Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Ya لكم أن
ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. صدق الله. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-19, kesinambungan daripada ayat yang ke-17 dan 18 yang kita bincangkan sebelum ini, bagaimana Allah memberikan peluang kepada mereka yang sudah pun terlibat dengan sesuatu dosa dalam keadaan bijahalah, ya, dalam keadaan tidak dapat mengawal nafsu, dalam keadaan tidak benar-benar mengamalkan apa yang diketahui, bukan kerana tidak tahu tetapi kerana tidak dapat mengawal. Dan sudah tentunya seseorang yang mempunyai ilmu yang sebenar-benarnya nampak apakah kesan buruk daripada sesuatu dosa. Jadi apabila seseorang itu terlibat dengan sesuatu dosa, Allah membuka peluang untuk taubat pada ayat yang ke-17, iaitu taubatnya itu dilaksanakan secara dekat, Ustaz, ya. Maksudnya selepas berbuat dosa itu cepat-cepat dia bertaubat. Tetapi yang tidak diterima taubat ialah mereka yang mengulang kesilapan dosa dan dia kata bahawa lama lagi hidup. Lama lagi kita bagi peluang dululah, kan, tengok macam muda lagi ataupun rasa lambat lagi nak mati, ya. Sebenarnya orang yang kata bahawa dia lambat lagi nak mati itu adalah seorang yang jahil, kerana kita tahu bahawa kita tidak ada ilmu tentang bilakah hayat kita akan berakhir. Maka dengan amaran pada ayat yang ke-18 bagi mereka yang menangguhkan taubat ini, Allah mula membawakan satu lagi peraturan tentang bagaimana hidup berkeluarga. Apabila Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha, iaitu janganlah, ya, wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu untuk mewariskan wanita itu secara paksa. Apa maksudnya, Ustaz, kan, di sebalik ayat ini? Tradisi jahiliah, ya, tradisi jahiliah kita kena faham bahawa dahulu golongan wanita ini dipandang third class, second class ataupun tak ada kelas, Ustaz, ya. Kalau katakan seorang suami itu meninggal, tinggallah isterinya itu, ya, mungkin dengan anak-anak dia. Si isteri ini boleh boleh dijadikan sebagai aset komoditi, lebih kurang gitulah. Di mana keluarga si lelaki yang meninggal tadi itu, dia boleh cakap, okey, saya nak kahwin dengan kamu. Sampai anak tiri pun boleh kata saya nak kahwin dengan mak. Sampai tahap begitu sekali. Itu diistilahkan sebagai maqtan, satu perkara yang mengundang kemurkaan Allah yang amat besar. Ataupun bagi keluarga si lelaki yang meninggal tadi itu, dia kata bahawa okey, saya suka kamu, dia kahwin. Kalau dia tak suka, dia paksa si perempuan itu untuk kahwin mengikut kepada telunjuk keluarga si lelaki yang meninggal tadi. Ini tradisi jahiliah dan ianya masih banyak lagi berlaku, Ustaz, ya. Sebenarnya dalam zaman sekarang pun ada setengah agama masih lagi meletakkan kalau perempuan kematian suaminya itu dia dikontrol, dikawal oleh keluarga si lelaki. Tetapi dalam agama Islam, dalam ayat ini membawakan kepada revolusi kepada hak wanita. Di mana apabila seorang si isteri itu kematian si suami, maka dia bebas. Dia boleh sahaja dia nak pilih kahwin dengan siapa, tak nak kahwin ke, dia kembali balik kepada
kehidupan hak asasi dia sendiri. Dia tidak dikawal oleh keluarga mertua. Dan mengapa mereka buat begini? Kerana tarithun nisa akarha. Mereka ingin mewarisi kepada harta peninggalan pusaka wanita tersebut. Bila dia dapat bahagian si suami, kan, kalau katakan kita dah belajar sebelum ni dapat 1/8 atau 1/4, kalau kahwin nanti dapatlah 1/8 tersebut. Dah ada duit. Kan? Jadi di dalam hal ini tidak boleh, tidak dibenarkan sama sekali untuk memaksa kepada si isteri yang kematian suami itu untuk berkahwin dengan siapa ataupun kata duduk di sini, jangan tinggalkan rumah ini. Ini ada berlaku lagi Ustaz dalam zaman sekarang ini, kerana wanita itu mungkin ketika baru saja kepergian suaminya itu mungkin 6 bulan, setahun ataupun kadang-kadang sampai 2-3 tahun, dia dalam keadaan yang trauma ataupun dalam keadaan yang amat sedih. Jadi dia tak boleh membuat pertimbangan. Jadi abang ipar ataupun keluarga sebelah mertuanya itu dia kata okey pindah, duduk. Dia kadang-kadang dia diperkotak-katikkan oleh keluarga mertua tersebut. Jadi ini tidak dibenarkan sebagai satu panduan besar untuk kita ambil pelajaran. Dan lebih daripada itu Allah menyatakan wala ta'duluhunna litazhabu bi ba'di ma ataitumuhun. Apa maksudnya itu? Ini yang kita ingin dalami, namun kita berehat sebentar. Kembali semua selepas ini dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq, insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Al-Quran. Pelajari dan dalami kesempurnaan bacaan mengikut hukumnya. Fahami dan hayati maksudnya. Amalkan dan jadikannya sebagai panduan kehidupan. Bukan hanya kita belajar tadabbur, bahkan kita akan belajar tajwid secara mendalam dan ada segmen hafazan. Saksikan episod baharu My Quran Time 2.0 setiap hari 12.30 hari di TV9 juga di saluran Astro 149. جاهنا وارزقنا تلاوته واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. صدق الله.
Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak. Pada hari ini kita membicarakan ayat yang ke-19 sebagai satu panduan dalam kehidupan kita, kehidupan berkeluarga Ustaznya. Dan perkara ini perlu kita maklumi kerana kita tidak mahu perkara jahiliah pernah dihapuskan oleh ayat 19 ini kembali semula ya dalam kehidupan. Apabila seorang isteri kematian suami, maka keluarga mertua cuba untuk mengawal si isteri, si balu tersebut, kerana ada Ustaznya yang kadang-kadang dia hantar si keluarga mertua kata nanti letaklah siapa-siapa je ke rumah si balu tersebut ya yang kematian suami itu, bolehlah duduk dekat situ, makan dalam rumah dia apa sebagainya tanpa meminta izin kepada si balu ataupun isteri yang kematian suaminya tadi. Jadi perkara ini tidak dibenarkan ya apabila ia dibuat dengan paksa ya, karha. Jadi salah satu cara paksa ni ialah jangan tak minta izin lah. Dia letak je lah. Dia nak guna kereta, nak ambil rumah, nak ambil apa sebagainya. Apatah lagi lebih daripada itu ialah memaksa si balu tersebut, si isteri tersebut untuk kahwin tak kahwin dengan telunjuk yang ditetapkan oleh keluarga mertua. Habis sebenarnya dalam kaedah sebenarnya habis sahaja bila meninggal si suami itu, si isteri itu dia bebas kembali balik kepada keluarga asalnya untuk menentukan kehidupannya. Dan lebih daripada itu, wala ta'duluhunna. Mari sama-sama kita baca daripada wala ta'duluhunna ini sampai kepada mubayyinah sebagai satu lagi panduan besar ya yang dikaitkan dengan bagaimana hidup berkeluarga yang ditetapkan oleh Al-Quran. Sama-sama Ustaz Tirmizi. Alhamdulillah, kita baca sekali lagi ayat ke-19 daripada muka surat 80 ini untuk kita tegaskan lagi bagaimana itulah kita kata begitu sempurna Islam mengajar tata cara kehidupan berkeluarga ini sehingga suami isteri dan keluarga tidak ditinggalkan, sehingga kalau kita lihat mungkin betul setengah orang menganggap itu remeh, tapi disebut dalam Al-Quran sudah pasti menjadi satu benda yang sangat penting. Baik, auzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la yahillu lakum an tanithun nisaa karha wa la ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'dhi ma آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. صدق الله. Subhanallahul azim. Gitulah bacaan daripada ayat yang ke-19 untuk sama-sama kita melihat pada perkataan wala ta'duluhunna. Daripada perkataan adala itu maksudnya menyusahkan. Jadi seruan kepada para suami, jangan kamu menyusahkannya, iaitu kepada para isteri, litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna, iaitu kerana nak ambil balik Ustaz. Ini nak ambil balik apa yang telah diberikan. Satu, mahar, dan juga yang keduanya apa-apalah hadiah yang pernah diberikan. Tapi biasalah ya, kadang-kadang ada berbeza pendapat, bertelingkah, dan pada waktu itu si suami kalau ada niat untuk mengambil balik apa yang telah diberikannya itu tidak dibenarkan kecuali illa an ya'ti nabi fahishatin mubayyinah, kecuali apabila jelas ya si isteri itu melakukan fahishah. Maksudnya fahishah itu merujuk kepada zina, dan sebahagian ulama menyatakan juga dikaitkan dengan nusyus. Dua-dua itu sebagai fahishah, dan ianya kalau bercakap tentang fahishah zina tadi itu adalah mubayyinah, bukannya tuduh-tuduh saja. Kalau tuduh-tuduh sahaja belum lagi sabit, maka pada waktu itu tidak boleh lagi
tidak boleh mengambil mahar ataupun mengambil daripada hadiah-hadiah yang pernah diberikan. Dan perkara ini sebagai satu panduan besar kerana apa? Kerana biasalah Ustaz ya, dia waktu kita berkasih sayang baik tu, si suami, si isteri dia masing-masing saling sayang menyayangi, Betul. dia akan bagi hadiah. Ya, dia akan bagilah belanja, jomlah kita pergi bercuti, jom pergi lawat Malaysia ke lawat Singapura ke, waktu berkasih sayang. Tapi bila dia bergaduh, yang hari tu dah belanja dekat Malaysia, dekat Sogo ke, dia nak minta balik. Kan? Tapi sebenarnya perkara itu tidak dibenarkan kecuali illa an yatina bi fahishatin mubayyinah. Jika si isteri tersebut melakukan perkara fahisyah, maka pada waktu itu dia kalau berpisah Ustaz ya, apabila berpisah itu ataupun dia minta berpisah, minta cerai tersebut, maka perlu dikembalikan mahar dan juga hadiah ya. Kalau katakan itu hak yang boleh diambil oleh si suami. Dalam hal yang sama Allah teruskan dengan perkataan wa'ashiruhunna bil ma'ruf ya. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf ini menjadi prinsip dalam keluarga Ustaz. Ya, tadi Allah bawakan perkara-perkara yang jangan paksa ya, dalam masa yang sama jangan kita cari sebab untuk dapat balik, nak tarik balik mahar yang telah diberikan, tapi cara untuk menguruskan keluarga ini adalah wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ashiruhunna ini daripada perkataan asyara. Asyara ini 10 ataupun banyak. Maksudnya sila bergaul dan sila banyakkan anak ya, dan bergaul itu dengan perkataan dengan kaedah yang makruf, yang baik, dan ini adalah prinsip yang penting. Kerana apa? Kerana dalam sebuah hubungan rumah tangga ini pada masa tertentu Ustaz ni, pada permulaan itu mungkin semua dua-duanya istilahnya apa? Dua-duanya cantik dan handsome. Ya, baru kenal lah katakan. Jadi semuanya lawa-lawa, wangi-wangi. Tetapi di dalam perjalanan itu sebagaimana kita maklum dalam surah Ar-Rum ayat 21 itu Allah mulakan dengan sakinah, kemudian diikuti dengan mawaddah. Mengapa mawaddah? Sakinah ini kalau dua-dua masih kuat Ustaz ya, masing-masing handsome, cantik, boleh jalan sama-sama. Tetapi ketika si isteri itu sudah lemah ketika mengandung, mawaddah diperlukan, di mana suami itu sayangnya itu kerana bukan si isteri itu masih kuat, tetapi kerana dah muntah-muntah ya, dah lemah. Dan lebih daripada itu, kalau dua-dua dah lemah, perlukan apa? Rahmat. Rahmat kan, si suami melihat dengan penuh kasih sayang pada si isteri ya, selepas 20-30 kahwin, sini sakit, lenguh-lenguh dan sebagainya, si isteri pun memandang suami bukan dalam keadaan yang 30 tahun yang lepas. Kalau dia harapkan seperti 30 tahun yang lepas, yang itu yang kata kita berpisah sajalah kan. Jadi ini bukan kaedahnya, dan inilah yang disampaikan dalam ayat yang ke-19 ini, wa'ashiruhun nabil ma'ruf, dan gaulah mereka dengan cara yang baik. Dari segi fizikal mungkin ada kekurangan selepas itu, dari segi intelektual ya, dulu ingatkan dua-dua boleh borak kan, tapi bila sampai satu masa si suami mungkin topik-topiknya besar-besar, si isterinya mungkin topik kecil ataupun terbalik, maka pada waktu itu perlu diuruskan secara makruf dan akan ada konflik yang berlaku. Bagaimana menguruskan konflik tersebut? Bahagian akhir ayat 19 ini kita akan dalami, namun kita perhatikan dahulu perkataan pilihan pada hari ini. Perkataan hari ini ialah wala ta'duluhunna, daripada perkataan adala yang bermaksud menghalang ataupun menyusah-nyusahkan. Dua kali saja disebut di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, dan kali ini kita bertemu pada surah An-Nisa, iaitu satu aktiviti daripada suami yang cuba menyusah-nyusahkan si isteri sampai si isteri minta cerai ataupun si isteri perlu memulangkan kembali mahar dan juga hadiah-hadiah yang telah diberikan. Jangan buruk siku bagi para suami, bagi kita Ustaz ya, kerana waktu ada konflik itu dia ada mindset untuk minta balik. Itu bukan kaedah sebenar, kerana Allah kalau nak minta balik Ustaz ya, Allah boleh minta semua. Waktu kita buat dosa, waktu lambat sembahyang, waktu tak baca Quran, tapi Allah tak buat begitu. Itulah juga kesan takwa yang perlu kita amalkan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kita berehat sebentar, kembali semula selepas ini My Quran Time, Quran Salat Infaq. واجعله لنا هجتين يا
Satu perkara, saya petik dulu poin yang Prof dah sebut, kita sedar, oh saya sebenarnya boleh buat itu dalam bulan Ramadan. Kan? Itu antara clue lah untuk saya. Prof, silakan bagi nasihat. Baik, yang ni sebenarnya bukan, ini masalah yang biasa juga yang kita hadapi dan kita perhatikan kawan-kawan kita. Sebagai contoh, saya pernah waktu belajar dahulu, ada kawan yang isap rokok. Dia isap rokok. Tapi bulan Ramadan dia boleh berhenti. Maknanya sebenarnya boleh berhenti. Dia tak berbuka pun dengan rokok. Ada orang dia buka dia buka dengan isap rokok. Tapi ni dia tak buka dengan isap rokok. Dia boleh berhenti dalam bulan Ramadan. Habis Ramadan dia start isap rokok balik. Jadi yang ni saya kira sama juga dengan perkara lain. Ada yang mungkin orang dia suka tonton movie ataupun tonton perkara yang tidak elok, tapi waktu Ramadan dia boleh berhenti. Menunjukkan yang pertama, dia ada kekuatan sebenarnya untuk melakukan perkara tersebut. Tetapi dalam masa yang sama sebenarnya dia memerlukan sistem sokongan itulah, support. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. أهلا وسهلا ومرحبا بضيوفنا حملة القرآن. أهلا وسهلا ومرحبا بضيوفنا حملة القرآن. حيا نجلو القلب بالفرقان. حيا نعلي النفس بالإيمان. حيا نرضي ربنا الرحمن. حيا نرتقي أعلى الجنان. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua para penonton. Terus setia dalam My Quran Time, Quran, Salat dan Infak. Alhamdulillah, kita dah dengar sedikit kupasan daripada sebahagian ayat yang ke-19. InsyaAllah kita teruskan untuk segmen ini, tajwid dan ulang kaji bacaan-bacaan yang telah kita dengar dan baca sebentar tadi. Sebahagian kita dah melihat akan makna-makna perkataan itu. Makna bila kita dah faham sedikit makna, dia memudahkan kepada kita untuk kita ingat ayat tersebut. Ada orang tu dia hafal Quran betul-betul dengan ayat Al-Quran. Ada orang dia hafal tu dengan banyak mendengar ayat-ayat yang dilantunkan. Tetapi ada orang dia menghafal Al-Quran dengan makna-makna yang diterjemahkan, yang difahami, terus masuk ke dalam diri, menjadikan dia ingat dan tak lupa-lupa. Agak-agaknya orang yang ingat tak lupa-lupa tu, dia bukan sekadar ingat, tetapi dia mengingati makna dan tadabbur, apatah lagi kalau dia amalkan isi kandungan tersebut. Banyaklah kategori orang ingat Quran ni. Ada yang senang ingat, senang lupa. Baru ingat semalam, esok dah lupa dah. Tu biasa. Pengalaman dahulu, kalau hafal tengah malam, subuh esok, dia lupa balik. Kecuali sebelum tidur tu, ulang dahulu. Mana sebelum subuh lah ataupun sebelum subuh ulang dahulu, dia dapat lekat untuk pagi pukul 8.30 nak tasmid dengan ustaz. Tapi kalau semata-mata untuk lepas maghrib saja, dia tak cukup lagi kekuatan tu. Walaupun dah ingat tapi dia mudah lupa balik. Jadi ada yang susah nak ingat tapi susah lupa. Ada orang tu dia mudah ingat tak lupa-lupa, mudah-mudah. Jadi itulah dalam ayat Al-Quran ni, sudah pasti ayat 19 ni ayat yang agak sukar. Struktur ayat, bentuk ayat, perkataan-perkataannya berbelit-belit juga lidah nak menyebutnya. Adalla dan sebagainya, ta'duluhun. Itu perkataan-perkataan yang tidak banyaklah dalam Al-Quran. Maka ini kita lihat dahulu paparan yang pertama, kat mana yang kita nak fokus dari sudut hukum dan sebutan huruf-huruf Al-Quran. Baik, menyempurnakan hukum dan sifat huruf pada potongan ayat la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Pada ayat pertama, dan satu ayat je pun, ya ayyuhallazina amanu la yahillu lakum. Perkataan ya ayyuhallazina amanu tu dah biasa. Perkataan tu perkataan yang dah biasa kita dengar. Kita pun dah hafal dah dalam ingatan kita, kerana banyak ayat Al-Quran yang memulakan dengan ya ayyuhallazina amanu. Panggilan untuk orang-orang yang beriman. Apa benda? Apa perkara tu? Yang kita nak fokus, la yahillu lakum
an tarithun nisaa karha. Okey, yang pertama, la yahillu lakum. La yahillu lakum. Kita boleh menegakkan sedikit intonasi suara kita. Ya, kita pun kalau tak belajar bahasa Arab pun, kalau la tu kita tahu tak makna dia apa? La, apa makna, apa maksud la? La, tidak, jangan, kan? Maknanya walaupun kita tak belajar bahasa Arab, kita tahulah makna seketui perkataan la tu kan. La, jangan dan sebagainya. La maksud satu ada satu larangan, penafian dekat situ. Kita banyak sebut la ilaha illallah. Tiada ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. La. Jadi dari sudut intonasi suara pula, penekanan suara. Ini bukan lagu, ini bukan irama, tapi suara kita. Ya ayyuhallazina amanu la yahillu lakum. Bila kita tegakkan suara kita pada kalimah la itu, yang bermaksud, walaupun kita hanya faham la je kat situ, perkataan lain tak faham pun, tapi dia bagus dari sudut tadabbur, dari sudut ayat itu dizahirkan maknanya. Wahai beriman, nak berapa? Ada larangan dekat situ. La, sebagaimana yang Ustaz Fahad tadabbur tadi. Okey, intonasi suara kita boleh tekankan sikit suara. La diangkat. Jangan kita la, situ tempat la tu kita nak turunkan suara. Boleh tak? Tak ada masalah. Tidak ada kewajipan pun nak rendah ke tinggi suara. Tapi dari sudut bila kita belajar tadabbur, kita nampak ayat tu, bila kita baca tu, kita dapat menghayati maknanya. Ya ayyuhallazina amanu la yahillu lakum. 1, 2, mula. Ramai-ramai. Okey. Wahai orang beriman, tidak halal bagi kamu. Tidak halal kalau kita angkatkan suara. Itu satu perintah, satu larangan kepada seruan untuk orang beriman. Allah panggil kita kan. Jadi kita dapat sesuatu intonasi itu, kita dapat tegakkan suara kita. Ya ayyuhallazina amanu la yahillu lakum. 1, 2, mula. Okey, bagus. Kita nak dengar suara orang Singapura ramai pada hari ini. Kemudian kita nak ibtidak kat mana? Nak ambil di mana selepas kita berhenti pada la yahillu lakum? Kita boleh ambil pada kalimah la. Jadi maknanya dapat difahami lagi. Wahai orang beriman, tidak halal bagi kamu. Dah beritahu dah, tidak halal bagi kamu. Cara nak ambil tu, jangan teruskan. Ada tempat kita boleh teruskan. Ada tempat lebih baik diundur. Seperti sinilah. Maka kita ambil pada la yahillu lakum, maknanya pun difahami. Seolah kita dapat backup balik, cover balik. La yahillu lakum an tarithun nisaa karha. لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. La itu kita sebut sebagai dua harakat panjang. La yahillu lakum. Sebut. Okey, ada ha yang berbaris di bawah. Dijelaskan ha itu. La yahillu lakum. Kemudian ada dua lam dekat situ. Dua lam maknanya kita kena ulang pada makhraj lam tu dua kali lah. Mana kalau hujung lidah itu kita angkat ke langit. La kena dua kali pergi. Dia tak boleh sekali untuk dua. Baling satu batu untuk dua burung tak boleh. Maksud dia satu kali lam sebut baris, lam sekali lagi disebut. Macam tu.
kena 2 kali. Maka perlu berhati-hati supaya lam tu tidak terlambat dan tercepat. Ada yang peseng pula. Peseng tu bahasa orang kampung saya lah. Jenis. Jenis. La yahillu lakum. Dia jadi macam tu. Dia jadi melompat-lompat macam tu. La yahillu lakum. Tak nak macam tu. Bacaan macam tu kita dilarang. Tak boleh lompat-lompat. Ataupun la yahillu lakum. Itu pun kita tak say. Itu pun kita tidak mahu. Bahasa. Okey, boleh Okey. Satu la yahil, biar sekata bacaan tu. La yahillu lakum. Sebut. Ada 2 lam kat situ. La yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Okey, bagus. Kemudian antarithun nisa. Fokus pada tha dan sin. Tha dan sin. Sa titik 3 tu bagi depan. Tarithu. Okey, hurufnya agak lemah sikitlah. Antarithu. Sebut. Okey, huruf yang lemah sedikit sebab dia tidak pegang kuat pada makhraj. Adapun sin, nisa itu agak kuat sedikit berbanding tha kerana dia ada sifat disebut sebagai sofir, suara seperti siola, suara seperti suara binatang kan, yang menambahkan huruf sin itu jadi kuat. Okey, jadi biar nampak perbezaan tu. Jangan sama tarisun nisa, sama je. Biar yang pertama nampak huruf tha, kelembutan dalam mengambil huruf, seni dalam menyebut huruf, kemudian sin yang berbaris di atas. La yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Tarithun nisaa karha. La yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Karha. Okey, bila kita menyebut ka dengan ra, ra tu tebal kan? Kar. Cuba sebut kar. Kar. Ha. Ha tu kembali nipis. Jangan karha. Tak cantik. Karha. No. Karha. 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 Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum. لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. Okey, Masya Allah, Tabarakallah. Begitulah dalam potongan ayat yang ke-19 ini, perkara-perkara yang perlu diberi perhatian, dan kita banyak ulang sehingga saya lihat sebahagian tu tak tengok Quran lah bila disebut kan, kerana dapat ingat lebih kurang macam tu saja dalam beberapa waktu yang singkat ini. Orang Singapura kata apa Ustaz? Kerek sih. Tu. Kerek sih. Tak tahulah makna dia apa. Lebih kurang lah. Kita nak berehat seketika, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini ada lagi tadabbur ayatnya.
My Quran Time, Quran Salat Infak. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. جاهنا وارزقنا تلاوته. Mana keadaan dah kucar kacir. Perang Khandak ni kan kita gali parit kan. Betul. Orang Islam gali parit. Jadi Rasulullah nak tengok apa keadaan musuh dah kucar kacir kerana angin kuat, ribut dan cuaca sangat sejuk. Lalu Rasulullah kata siapa yang berani pergi? Siapa yang berani pergi? Rasulullah kata dalam hadis disebutkan, dia kata Lailatul Ahzab wa qad ittakhadna rihan shadidah faqala Rasulullah ala rajulun ya'tini bi khabaril qaum. Rasulullah kata tak ada ke seorang lelaki yang boleh bagi jadi pengintip, spy, tengok apa tentera musuh tengah buat. Semua sahabat tak berani pergi. Kerana siapa yang nak pergi mengintai tentera musuh, kemudian dalam malam yang gelap macam tu, kemudian dalam keadaan sejuk dan ribut, tak ada siapa yang berani. Lalu Rasulullah pun memanggil Huzaifah. Manggil Huzaifah. Huzaifah terus taat saja, mana tak bertikai. Tak ada pula kata sejuklah Rasulullah malam ni ataupun bahkan kalau dalam kisah tu Huzaifah dah dekat dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan ketika itu memimpin tentera musuh. Dia dah berada dalam keadaan dekat. Dia kata dalam hadis, kalau aku panah memang kena Abu Sufyan. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada hari ini. Sama-sama kita melihat kepada ayat yang ke-19 untuk kita memahami bagaimanakah pengurusan keluarga, tanggungjawab bagi seorang suami terutamanya pada ayat yang ke-19 ini. Dan jika seorang wanita itu kematian si suami, maka keluarga si mati tadi tidak dibenarkan untuk mengawal ataupun memaksa kepada si isteri ataupun si balu itu tersendiri. Jadi ini kefahaman yang besar kerana pada zaman jahiliah, bagi keluarga si mati, keluarga si suami itu boleh menentukan hala tuju bagi si bekas isteri, namun Islam memperjuangkan hak ini, hak untuk membuat pilihan secara bebas. Dan lebih daripada itu, si suami tidak boleh memaksa-maksa, membuat pelbagai sebab untuk menyebabkan si isteri minta khulu', maksudnya meminta cerai. Istilahnya khulu' di dalam Islam. Dan khulu' dibenarkan, tapi ada syarat-syaratnya. Jadi ada istilah talaq, itu daripada suami, dan khulu' ini adalah daripada isteri. Apabila dia rasa benci pada si suami, dia boleh minta di mahkamah, tetapi selepas itu terbubar, tidak ada rujuk lagi Ustaz, kecuali perlu melaksanakan akad yang baru. Jadi ini perkara-perkara yang perlu dimaklum untuk memastikan prinsip dalam berkeluarga ini, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaklah bergaul, hendaklah hidup dengan cara yang baik, dan cara hidup yang baik ini Allah bawakan kalau ada konflik. Bahagian akhir ayat 19 mempunyai jawapan yang amat padu untuk kita menjaga sebenar-benarnya institusi keluarga. Kita baca ayat yang ke-19 bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Auzubillahi minasyaitanir Ya ayyuhallazina amanu la yahillu lakum an
النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. صدق الله. Surah Al-Azim ayat yang ke-19 pada bahagian hujung itu adalah solusi bagaimana realiti dalam kehidupan berkeluarga. Bila dinyatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, kita perlu berbaik, ya, bergaul secara baik, dan ini peranan difokuskan lebih kepada si suami dalam ayat ini, ya, kerana wa'ashiruhunna itu, hunna itu merujuk kepada si wanita, maksudnya. Jadi yang bertanggungjawab dekat sini adalah bagi ketua keluarga untuk memastikan kebaikan itu diperjuangkan. Bukan harapkan si isteri nanti pergi ke agama, dialah yang pandai-pandai membaikkan keadaan, si suaminya tak belajar, kemudian habiskan duit, tak pergi bekerja, marah-marah. Bukan itu, ya, bukan itu yang ditekankan di dalam ayat wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Maka selepas itu Allah menyatakan maka. Bila kita guna kata bila jumpa fa ini Ustaz, maksudnya memang selepas satu sela masa mungkin akan berlaku dengan karihtumuhunna, iaitu kamu membenci mereka. Benci itu dari segi mungkin dari segi fizikal, mungkin dari segi ilmu intelektual, dari segi emosi, kadang-kadang stabil tak stabil, kadang-kadang mungkin yang si perempuan, si isteri itu marah-marah ke, membibil ke, macam-macam Ustaz, yang menyebabkan si suami itu boleh tidak suka tentang si wanita tersebut. Tetapi Allah memberikan dua solusi di sini, iaitu fa'asa an takrahu syai'a. Moga-moga barangkali apa yang kamu benci itu wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Iaitu apa yang kamu benci itu moga-moga ianya wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Apa maksudnya? Iaitu apa yang kita benci tersebut, bagi si suami benci kepada si wanita ataupun si isterinya pada mana-mana sudut, ya, Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak, ya, menjadikan kebaikan yang banyak. Imam Sa'idi juga menyatakan bahawa kalau si suami itu masih bersabar dengan kekurangan-kekurangan yang ada pada isterinya, maka si suami itu masih lagi taat kepada perintah Allah yang menjadikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ini adalah khairan kathira. Yang pertama. Yang kedua, memaksa diri walaupun tidak menyukainya. Ini adalah satu mujahadah melawan nafsu dan paksaan untuk berakhlak dengan akhlak yang cantik. Ini juga adalah khairan kathira, sumber pahala bagi si suami. Yang ketiga, boleh jadi kebencian itu akan hilang, ya, dan yang tinggal adalah kecintaan. Apabila sudah makin lama Allah bagikan lagi mahabbah kembali kepada pasangan tersebut, maka yang tinggal adalah cinta kerana si suami masih lagi bersabar. Dan yang keempatnya, boleh jadi direzekikan anak yang soleh yang memberi manfaat dunia akhirat kerana si suami dan si isteri masih mengekalkan hubungan kekeluargaan suami isteri dan tidak memilih untuk talak, perceraian ataupun khulu'.
tebus talak yang dibincangkan sebentar tadi. Dan kalau kita beri fokus Ustaz ya kepada ayat 19 ini, di hujung itu wa yaj'alallahu fih, dan Allah lah yang meletakkan padanya. Maksudnya apabila kita berhadapan dengan ada kebencian lah, tak suka itu ini ya kepada isteri ya, ataupun si isteri pun tak suka pada suami, si suaminya berdengkur lah itu ini dan sebagainya, maka pada waktu itu apakah yang perlu kita faham? Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, yang meletakkan kebaikan, yang ada kebaikan itu bukan si suami, bukan isteri yang menentukan kebaikan itu. Yang menentukan itu, kreditnya itu, pujannya itu adalah kembali kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila seseorang itu bersabar, ya, si suami bersabar dengan si isteri dengan kekurangan yang ada, si isteri bersabar selagi tidak melanggar kepada urusan agama Ustaz. Ya, maksudnya dia melakukan fahishah sebentar tadi, perkara keji, selagi tidak melakukan perkara tersebut, si suami, si isteri masih lagi boleh bertolak ansur. Teras utama untuk tolak ansur itu adalah kerana Allah yang meletakkan kebaikan. Jadi apabila si suami tidak memahami ayat 19 ini, di hujung ini, dia akan cakap bahawa langsung tak ada kebaikan. Ya, dulu je baik. Kan? Tapi sekarang memang semua tak cantik, tak lawa, tak bagus. Sebenarnya perkara itu melambangkan si suami itu tidak mempunyai ketakwaan kepada Allah sehingga boleh nampak perkara-perkara baik yang Allah letakkan. Bukan si isteri letakkan, tetapi Allah letakkan. Jadi ini adalah sebagai satu kaedah kaunseling Ustaz ya. Siapa yang jadi coach, yang jadi kaunselor, kena bawakan, okey puan, apa perkara kebaikan yang Allah dah letakkan dalam suami puan. Itu soalan je. Untuk trigger ayat 19 ini, walaupun dia tak tadabbur ayat 19. Ya, kalau tidak dia akan cakap suami puan buat apa yang menyebabkan puan benci. Dia senaraikan 1001 perkara dan si suami pun senaraikan 1001, maka terfasahlah, terbubarlah pernikahan tersebut kerana kaunselor ataupun coach tidak menggunakan panduan Al-Quran untuk bertanya soalan. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Iaitu yang pertama ialah memuliakan wanita dan larangan bersikap buruk terhadap mereka, kerana ini adalah yang diperjuangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama. Yang kedua, didik dan beri teguran yang berhemah kepada isteri dan tidak mengasarinya. Istilahnya wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan yang ketiga, bersabar dan berkasih sayang dengan pasangan sehingga timbul kedamaian dan kebahagiaan. Moga-moga Allah jadikan kita keluarga yang sampai ke syurga bersama Ustaz Tir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami dan ampunkanlah segala salah silap kami, ibu ayah kami yang telah pergi meninggalkan kami, ya Allah. Ya Allah, kurnialah kebaikan kepada kami di dunia dan akhirat. Ya Allah, jadikanlah kami ahlul Quran. Jadikanlah kami orang sentiasa berdamping, membaca ayat Al-Quran, mendengar ayat Al-Quran dan sentiasa bercuba untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Ya Allah, kurnialah keberkatan pada waktu-waktu kami. Ya Allah, kurnialah keberkatan kepada umur-umur kami yang masih tersisa ini. Ya Allah, untuk kami sentiasa dekat dengan Al-Quran, dekat denganmu. Ya Allah. Ya Allah, kurnialah keberkatan kepada anak-anak zuriat keturunan kami. Ya Allah, rezekikanlah kepada kami waktu yang berkat, waktu yang singkat tetapi waktu yang banyak untuk kami dapat manfaat kepada apa yang kami hidup pada hari ini, ya Allah. Dan terimalah segala amalan kami, terimalah ibadat kami, terimalah Al-Quran kami, dan ampunkanlah salah silap kami dalam kami melakukan kebaikan, dan jauhkanlah kami daripada sifat-sifat mungkar, ya Allah. Jauhkanlah kami, hati kami daripada sifat munafik dan sifat riak dan sebagainya, ya Allah. Dan bekalkanlah kepada kami kesabaran yang tinggi, ya Allah. Dan ampunkanlah segala salah silap kami. Terimalah taubat kami, ya Allah. Amin ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada hari ini, dan terus saya menyeru pada tuan-tuan untuk berada bersama dengan Tabung Gerakan Al-Quran sebagai satu platform tuan-tuan menyumbang dan juga menghubungi nombor di talian agar kita dapat melaksanakan lebih banyak lagi program menyatakan nilai kekeluargaan di Malaysia, di Singapura, di Indonesia, di Brunei dan di seluruh dunia, kerana kita tahu bahawa Al-Quran sebagai solusi. Jika si suami telah ditarbiah dengan Al-Quran, yang si isteri ditarbiah dengan Al-Quran, maka kita pasti insya-Allah ada kekurangan, ada kesilapan, itu biasa, tetapi ianya diuruskan dengan cara terbaik yang telah dipandu oleh Tuhan. Kita bertemu lagi dalam siri akan datang, My Quran Time, Quran Salat Infaq, insya-Allah. وأطراف النهار واجعله لنا هجتين